Hai semua, kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat problem statement. 3 step saja. Problem statement sangat penting. Kebanyakan examiner yang saya jumpa mengatakan jika mereka jumpa seorang pelajar membuat ataupun menulis problem statement yang kukuh, peluang untuk diluluskan proposal ataupun tesis pelajar tersebut adalah tinggi. Tetapi jika mereka dapati seseorang pelajar itu problem statementnya lemah ataupun tidak meyakinkan, mereka akan memberi status gagal ataupun lulus dengan pembetulan kepada pelajar tersebut. Problem statement adalah satu perkara yang paling serius di dalam sebuah tesis ataupun proposal. Video ini adalah salah satu daripada beberapa video yang saya buat untuk membantu kamu membuat tesis tahun akhir dengan cepat dan mudah. Saya cadangkan kamu subscribe channel YouTube ini supaya kamu dapat menonton video yang telah ada dan yang akan datang. Okey. 3 langkah untuk membuat problem statement untuk tesis kamu. Ini adalah session untuk problem statement kamu dalam chapter 1. Langkah pertama, di perenggan pertama problem statement kamu, kamu tulis tentang fokus kajian kamu dengan penerangan tentang fokus ini. Kemudian kamu tunjukkan juga kepentingan topik yang kamu pilih ini. Selepas itu, kamu nyatakan kajian-kajian terkini yang berkaitan dengan fokus ataupun faktor yang kamu sedang kaji ini. Katakanlah kamu memilih untuk membuat kajian tentang corporate performance. Maka dalam langkah 1 ni, kamu nyatakan fokus kamu ialah tentang corporate performance, kamu terangkan apa itu corporate performance dan mengapa corporate performance penting untuk dikaji. Kemudian kamu tuliskan kajian-kajian terkini yang dibuat tentang corporate performance. Tujuan perenggan ini dibuat ialah untuk menunjukkan kepada examiner dan pembaca bahawa topik yang kamu ingin kaji adalah topik yang penting dan juga kamu tahu tentang kajian-kajian terkini yang dibuat berkaitan dengan topik ini. Kemudian langkah kedua, kamu tulis satu kenyataan seperti ini. Even though there are many studies in this area, there are still several research gaps ataupun there are still several unanswered question. Dan kamu nyatakan apakah research gap pertama yang dah kamu kenal pasti. Firstly, contohnya, there is no investigation about the relationship between variable A and topik yang kamu pilih untuk kaji, corporate performance contohnya. Kemudian kamu terangkan dengan sokongan kajian-kajian lepas untuk menegaskan ataupun menunjukkan bahawa ada research gap dan research gap itu adalah penting untuk dikaji, perlu untuk dikaji. Kemudian jika kamu sudah mengenal pasti lebih daripada satu research gap, kamu tulis dalam perenggan yang seterusnya. Secondly, there is also an unanswered question about the relationship between variable B and corporate performance. Sama juga, kamu terangkan dan kamu support dengan kajian-kajian lepas dan literature berkaitan
tentang unanswered question ni dan kepentingannya. Mungkin dalam satu tesis kamu ada 3 research gap yang kamu jumpa dan kamu bercadang untuk membuat kajian tentang 3 perkara tersebut. So, kamu buat lagi satu paragraph. Thirdly, there is also a gap in the literature about the relationship between variable C and corporate performance. Okey, langkah kedua ni, jika ada 3 research gap yang kamu kenal, pasti lebih sesuai kamu buat 3 paragraf. So, ini satu paragraf, ini satu paragraf, ini satu paragraf dan ini satu paragraf. Supaya jelas kepada pembaca dan examiner bahawa kamu ada 3 research gap ataupun 3 problems yang kamu nak selesaikan dalam kajian kamu. Jika ada 4, kamu tuliskan 4. Jika ada 2, kamu tuliskan 2. Dan yang terakhir, langkah yang ketiga ialah kamu bina research question. Kamu bina research question berasaskan gaps ataupun problem yang kamu dah nyatakan dalam langkah kedua ni. So, research question dia adalah seperti ni. RQ1, what is the relationship between A and corporate performance? Research question 2, what is the relationship between variable B and corporate performance? Research question 3, lebih kurang ayatnya seperti ini. Is there any relationship between variable C and corporate performance? Research question ini akan menjadi panduan kamu semasa kamu nak buat research objektif kajian kamu nanti. Selepas ni saya tunjukkan satu contoh bagaimana problem statement dibuat. Dan kamu kena ingat bahawa problem statement ini formatnya berbeza mengikut preference supervisor. Ada supervisor yang suka problem statement yang panjang, ada supervisor yang suka problem statement yang ringkas dan straightforward. Itu bergantung kepada supervisor kamu. Okey, ini ialah contoh problem statement yang boleh kamu buat untuk tesis dan proposal kamu. Seperti yang saya nyatakan sebelum ni, perkara pertama ataupun perenggan pertama dalam problem statement kamu ialah di mana kamu nyatakan fokus utama kajian kamu serta penerangannya, termasuklah kepentingannya. Dalam contoh problem statement ni, fokus utamanya ialah going concern opinion issuance. So, perkataan pertama yang digunakan pun ialah going concern opinion issuance. So, dekat sini ada diterangkan tentang kepentingannya, kemudian beberapa penerangan. Selepas kamu terangkan tentang fokus kajian kamu tersebut, kamu nyatakan bahawa ada banyak kajian-kajian lepas ataupun ada beberapa kajian lepas yang telah mengkaji perkara tersebut. Dalam contoh ni ada banyak contoh kajian lepas, mungkin lebih daripada 10. Yang terkini, pastikan yang terkini. Ini untuk menunjukkan kepada pembaca dan examiner kamu tahu tentang isu terkini berkaitan dengan fokus kajian kamu ni. Okey, kamu buatlah supaya ianya meyakinkan pembaca dan examiner. Perenggan kedua, ini penting. Perenggan kedua kamu tuliskan perkataan yang penting ni. Even though there are plenty of previous studies on going concern opinion, there are still at least several, or dalam contoh ni, at least 3 research problem left unanswered. Perkataan ini menunjukkan bahawa masih ada gap in the knowledge ataupun gap in the literature. Kemudian kamu menyatakan gap yang pertama. Okey, tengok kat sini. Ayatnya ialah the first question is, or the first gap is, in Malaysia, is client probability of failure is associated with going concern opinion.
Ini yang pertama, kamu tunjukkan gap yang pertama. Ianya meyakinkan examiner dan reader bahawa ada gap, dan gap ini perlu dikaji. Jika ada gap tetapi tidak perlu ataupun tidak penting pun tidak patut dijadikan sebagai problem statement. Gap itu mesti ada dan mestilah penting dan perlu dikaji. Kemudian kamu terangkan apakah gap tersebut, disokong dengan kajian-kajian yang lepas. Kemudian jika ada gap kedua, kamu sebutkan seperti perenggan yang ketiga ni. Secondly, there is another gap. Dan contoh ni, to what extent the auditor characteristic influence the going concern opinion. So kamu terangkan, disokong dengan kajian-kajian lepas. Dan kamu nyatakan bahawa ianya satu gap yang penting dan perlu dikaji. Dan dalam contoh ni ada gap yang ketiga yang mahu diisi oleh penulis kajian ni ataupun penulis tesis ni. Okey, sama saja kamu nyatakan gap dan kamu sokong dengan kajian lepas dan kamu tegaskan bahawa ianya perlu dan penting untuk dikaji. Selepas kamu dah tuliskan beberapa gap yang kamu sudah kenal pasti, kamu boleh bina research question berasaskan gap tersebut. Dalam contoh ini ada 3 gaps yang saya tunjukkan tadi dan penulis ini membina 3 research question yang beliau akan jawab ataupun beliau akan investigate dalam kajian ni. Ada satu research question 2 dan research question 3. Ayat yang terakhir dalam problem statement ni ialah ayat yang menyambungkan problem statement yang kamu tulis dengan objektif kajian kamu. Lihat kat sini, ayat dia ialah the research problems and research questions identified above shape the objective of this study. Objektif kajian kamu mestilah selari dengan gaps yang kamu dah nyatakan dalam problem statement. Jika ada 3 gaps yang kamu nyatakan ataupun kamu tegaskan, research objektif kamu pun mesti ada 3. So, inilah format yang kamu boleh gunakan untuk menulis problem statement. Kamu tulis problem statement tersebut, kemudian kamu hantar kepada supervisor kamu. Seperti saya nyatakan tadi, setiap supervisor mungkin ada kecenderungan yang berbeza terhadap format-format problem statement yang boleh digunakan. So, kamu tulis, kemudian kamu hantar kepada supervisor kamu, dapatkan komen dan cadangan daripada supervisor, dan kamu boleh revise kamu punya problem statement mengikut apa yang dikatakan sesuai oleh supervisor kamu. Itu saja tips yang saya kongsikan hari ini. Saya harap kerja-kerja membuat tesis kamu berjalan dengan lancar dan mudah. Kamu boleh lihat komen pertama video ini. Di sana kamu boleh lihat senarai tips-tips yang berguna untuk membantu kamu membuat tesis dengan cepat dan mudah.